Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid tahun 1. Okey, pada hari ini kita akan sambung pelajaran fiqh. Masih lagi dalam pelajaran yang keempat, iaitu dalam tajuk wuduk. Tapi dalam unit kecil, iaitu tajuknya apa? Iaitu sunat-sunat wuduk. Saya ulang lagi sekali ya. Sunat-sunat wuduk. Okey, murid-murid boleh sediakan dengan membuka buku teks muka surat 28 dan 29. Okey. Sebelum kita masuk dengan tajuk unit kecil yang baru iaitu sunat-sunat wuduk, kita cuba ulang kaji balik pelajaran yang minggu lepas yang kita belajar dalam unit kecil iaitu rukun wuduk. Masih ingat lagi rukun wuduk ada berapa? Ada 6. Okey, yang pertama yang dimulai dengan niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua-dua belah tangan hingga siku. Keempat, menyapu sebahagian daripada kepala. Kelima, membasuh kedua-dua belah kaki hingga buku lali. Dan yang terakhir, yang keenam adalah tertib. Tertib ini adalah mengikut turutan seperti yang Ustazah ulas pada minggu lepas. Okey, seterusnya kita terus masuk kepada tajuk iaitu yang kita perlu pelajari pada hari ini iaitu sunat-sunat wuduk. Okey, sunat-sunat wuduk ni ada berapa murid-murid? Ada 16 perkara. Banyak ya, ada 16 perkara. Okey. Okey, murid-murid boleh ikut bacaan ustazah ya. Okey, kita baca sama-sama. Okey. Pertama, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ulang sekali. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedua, membaca bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, membasuh kedua-dua belah tangan. Membasuh kedua-dua belah tangan. Ketiga, berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Keempat, memasukkan air ke hidung. Saya ulang lagi sekali. Memasukkan air ke hidung. Seterusnya, bersuci. Yang keenam adalah bersuci. Ketujuh, menyapu seluruh kepala. Menyapu seluruh kepala. Kelapan adalah menyapu telinga. Menyapu telinga. Okey, seterusnya kita sambung pada muka surat 29. Okey, sunat-sunat wuduk. Perkara yang seterusnya adalah ke-9. Mendahulukan anggota yang kanan dari kiri. Okey, seterusnya adalah mengulangi perbuatan 3 kali. Mengulangi perbuatan 3 kali. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Tidak membazir air. Tidak membazir air. Menyelati janggut. Menyelati janggut. Ke-14, perkara yang 14 adalah menyelati celah jari kedua-dua belah tangan dan kaki. Saya ulang lagi sekali. Menyelati celah jari kedua-dua belah tangan dan kaki. Ke-15, melebihkan basuhan had muka, tangan dan kaki. Melebihkan basuhan had muka, tangan dan kaki. Dan yang terakhir sekali, yang ke-16 adalah membaca doa selepas berwuduk. Membaca doa selepas berwuduk. Okey.
Ustazah akan terangkan satu-satu perkara ni sunat-sunat dalam wuduk. Perkara-perkara sunat dalam wuduk. Iaitu yang pertama adalah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Ini adalah bacaan ta'awuz ataupun kita sebut isti'azah. Okey. Kita perlu dahulukan membaca ta'awuz sebab apa? Supaya kita terhindar daripada bisikan syaitan yang direjam. Maksudnya aku berlindung daripada syaitan yang direjam. Okey. Seterusnya, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah nama maksud yang lain adalah bacaan basmalah. Okey. Bacaan basmalah adalah pembuka kepada amalan yang baik. Apabila kita nak melakukan satu perkara amalan yang baik, kita perlu dahulukan dengan membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seterusnya adalah dengan membasuh kedua-dua belah tangan. Okey. Basuh kedua-dua belah tangan, tangan kanan dan tangan kiri kamu secara serentak. Okey, seterusnya adalah berkumur. Berkumur-kumur adalah perkara sunat dalam wuduk. Okey, memasukkan air ke hidung. Seterusnya adalah bersugi. Bersugi adalah yang kamu buat ni. Yang selalu kamu buat. Memberus gigi. Berus gigi adalah sama dengan bersugi. Okey. Seterusnya adalah menyapu seluruh kepala. Okey. Dalam rukun wuduk, ingat lagi tak? Kita menyapu sebahagian kepala kan? Tapi perkara sunat dalam wuduk adalah menyapu keseluruhan kepala. Okey. Seterusnya, mendahulukan anggota yang kanan dari kiri. Okey. Saya selalu nasihatkan kamu, apabila kita melakukan sesuatu perkara, kita perlu mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri dulu. Kerana apa? Ini adalah perkara sunat. Okey, seterusnya mengulangi perbuatan 3 kali. Okey. Yang sebenarnya kita perlu berwuduk 1 kali sahaja, 1 kali perbuatan. Tetapi kalau kita buat perbuatan itu sebanyak 3 kali adalah perkara sunat dalam wuduk. Seeloknya kita buat. Okey. Seterusnya adalah menghadap kiblat. Okey, dan tidak membazir air. Pastikan penggunaan air yang mencukupi sahaja. Tidak perlu membazir air kerana membazir itu adalah amalan syaitan. Okey, seterusnya adalah menyelati janggut. Bagi lelaki lah yang ada janggut, pastikan air itu dikenakanlah dekat celah-celah janggut. Okey, seterusnya adalah menyelati celah jari kedua-dua belah tangan dan kaki. Pastikan permukaan kulit itu terkenalah air dekat belah tangan dan kaki. Seterusnya adalah melebihkan basuhan had muka, tangan dan kaki. Kenapa kita perlu melebihkan basuhan had muka, tangan dan kaki? Seeloknya kita lebihkanlah. Mana yang kurang tu kita perlu lebihkan. Dan yang terakhir sekali adalah membaca doa selepas berwuduk yang kita akan pelajari pada tajuk. Pada minggu ini kita belajar tajuk sunat wuduk. Nanti minggu depan kita akan pelajari doa selepas berwuduk. Kita akan ketahuilah doa selepas wuduk tu macam mana bacaan dia. Okey. Itu sahaja untuk 16 perkara sunat-sunat dalam wuduk. Okey. Perkara sunat ni apabila kita lakukan, kita akan dapat pahala. Kita digalakkan untuk melakukan perkara-perkara sunat. Tapi apabila kita tinggalkan atau kita tak buat, kita tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita nak kumpul pahala yang banyak, kita perlu lakukanlah
Dan amalkanlah banyak-banyak perkara sunat. Kalau kita tengok kat sini banyak perkara sunat dalam wuduk. Boleh kita kutip pahala yang banyak dalam wuduk sahaja. Belum lagi perkara sunat yang lain. Okey. Seterusnya. Okey, kita buat latihannya. Kita aplikasikan pemahaman kita apa yang kita belajar hari ini dengan membuat latihan. Okey, buku BBD kamu muka surat 36. Arahan dia apa? Cari dan tuliskan rukun wuduk mengikut urutan yang betul. Okey, ingat lagi tak rukun wuduk? Okey, boleh rujuk ya dekat buku teks muka surat 27. Okey. Okey, yang pertama, ingat lagi tak? Pertama adalah apa? Adalah niat. Okey, cari. Niat tu dekat mana? Niat. Okey, di sini niat. Okey. Kamu buat macam ini dah apa yang Zaza buat ya. Okey, kamu gariskan dalam bentuk kotak. Okey, kedua seterusnya apa? Kedua membasuh tangan. Sepatutnya kan? Membasuh. Bukan membasuh tangan. Membasuh muka. Okey, kedua membasuh muka. Cari perkataan muka. Ketiga membasuh kedua. Keempat menyapu. Kelima membasuh kedua. Dan yang terakhir sekali keenam mengikut apa? Mengikut tertib. Tertib ni lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, seterusnya. Muka surat 37. Okey. Pilih dan warnakan perkara-perkara sunat berwuduk. Okey. Kamu perlu pilih dan warnakan perkara sunat dalam wuduk sahaja. Jangan keliru dengan perkara yang membatalkan wuduk ataupun anggota wuduk. Boleh ya? Okey, saya bacakan satu-satu. Okey. Menyentuh kemaluan. Niat. Berkumur-kumur. Memperbanyakkan mengguna air. Mengulangi perbuatan 3 kali. Bercakap-cakap ketika wuduk. Menghadap kiblat. Okey, yang kat dalam ni mabuk, membaca basmalah, berdiri, mendahulukan anggota kanan. Membaca basmalah ni yang Saza bacakan, yang ayat Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah bacaan basmalah. Okey. Kamu cari dan warnakan perkara sunat dalam wuduk. Dan yang terakhir sekali, pada muka surat 38, arahan dia apa? Kamu perlu buat latihan ini. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey. Arahan ni adalah open book text. Maknanya, kamu boleh tengok dalam buku teks, berpandukan dalam buku teks. Cari perkara sunat ketika berwuduk. Kat sini dia minta berapa? Ada 5. Okey, perkara sunat dalam wuduk yang kita pelajari hari ni ada berapa? Ada 16 perkara. Tapi dalam buku latihan ni, 5 sahaja. Kamu tulis balik semula dalam latihan ini. Okey. Sekian. Itu sahaja. Jangan lupa hantar tugasan dalam Telegram Ustazah. Dan saya harap kamu dapat siapkan tugasan. Okey, sekian itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.